Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim wa ba'du. Bertemu kembali kita secara atas talian anak-anak murid sekalian, anak pelajar sekalian. Jadi insya-Allah pada pertemuan kali ini kita akan menyambung pengajian daripada kitab Fiqh Al-Manhaji yang kita gunakan sebagai bahan utama di dalam pengajian Al-Faraid SYI 10503. Jadi untuk pertemuan pada kali ini insya-Allah kita akan membincangkan berkenaan dengan beberapa perkara berkenaan dengan syarat, sebab, rukun dan juga perkara-perkara yang menghalang daripada perwarisan harta. Syurutul irsi wa asbabuhu wa arkanuhu wa mawani'uhu. Jadi di sini kita akan lihat 4 perkara. Yang pertama syarat, syurutul irsi, asbabuhu, arkanuhu wa mawani'uhu. Ada 4 insya-Allah perbincangan kita di dalam pertemuan kita pada kali ini. Baik, awalan yang pertamanya syurutul irsi, syarat perwarisan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Lil irsi arba'atu syurutin. Bagi perwarisan itu ada 4 syarat. Jadi di sini ada 4 syarat dalam perwarisan harta. Awalan tahaqququ mautil muwarrithi. Iaitulah terbukti matinya pewaris. Tahqiq matinya pewaris. Siapa itu pewaris? Pewaris ini ialah orang yang mati yang memiliki harta dan hartanya diwariskan kepada waris-warisnya. Baik, yang pertama tahaqquq. Tahaqquq ni memang terbukti betul lah dia mati. Nampak jasadnya ada, kuburnya ada. Memang orang nampak orang usun jenazahnya. Memang terbukti sungguh semua orang nampak dia ni mati. Au ilhaquhu bil mauta taqdiran. Ataupun boleh dihubungkan dengan mati secara takdiri. Dihubungkan dengan mati di sini dengan maksud orang tu asalnya kita tak nampak pun. Tak nampak dan matinya juga tidak seperti mana mati orang yang ada, yang hidup kemudian dimulai dengan hidup dan diakhiri dengan mati. Contoh bagi masalah ini ialah kajaninin infasala mayyitan fi hayati ummihi au ba'da mautiha bijinayatin ala ummihi mujibatin lil ghurrati. Seperti bayi, seperti janin yang tercerai dalam keadaan mati, keluar daripada rahim ibunya dalam keadaan mati. Keguguranlah di sini dengan maksud gugur fi hayati ummihi, ketika hidup ibunya. Ibunya masih hidup tapi bayi itu keguguran, keluar dalam keadaan sudah mati. Au ba'da mautiha, ataupun keluarnya janin itu selepas daripada kematian ibunya. Setelah ibunya meninggal barulah bayi itu keluar. Sama ada melalui proses biasa ataupun melalui pembedahan. Bijinayatin, dan mati itu dengan sebab jenayah. Ala ummihi, yang dilakukan ke atas ibunya, yang mana jenayah itu mewajibkan ghurrah. Iaitulah mewajibkan ghurrah, iaitulah denda dengan sebab membunuh bayi di dalam kandungan. Kalau membunuh orang yang sudah dewasa dipanggil diat.
Untuk bayi dipanggil ghurrah. Wa yuqaddaru annal janina kana hayyan qabla al-jinayati. Maka di sini diandaikan. Di sini ada panggil dinamakan taqdiran. Di sini taqdiran ni maksudnya diandaikan. Diandaikan bahawasanya janin itu adalah hidup qabla al-jinayah, sebelum daripada berlakunya jenayah. Sebelum orang melakukan jenayah ke atas ibunya. Contohnya berlakunya rompakan ataupun berlakunya meragu sehinggalah menyebabkan ibu yang sedang sarat mengandung itu rebah ataupun dia pukul ibu sehinggalah terkena perut ibu dan memberi kesan kepada janin yang berada dalam kandungan. Wa yuqaddaru aidan annal mauta qad urida lahu bil jinayati ala ummihi. Dan diandaikan juga bahawasanya mati, janin itu mati, kematian itu adalah dengan sebab terkena jenayah yang dilakukan ke atas ibunya. Jadi mati juga dengan sebab terkena jenayah, kesan daripada jenayah yang diperlakukan kepada ibunya sehinggalah menyebabkan janin itu mati. Lituwarritha anhul ghurratu, supaya lituwarrasa, supaya dapat diwariskan. Tuwarrasa, supaya dapat diwariskan anhu, daripada janin yang diandaikan hidup, asalnya hidup kemudian mati dengan sebab jenayah, untuk diwariskan daripadanya ghurrah, denda dengan sebab menghilangkan nyawa bayi di dalam kandungan. Ini dipanggil ilhaquhu bil mauti taqdiran. Maksudnya janin itu belum lagi lahir ke dunia ini. Oleh kerana berlakunya jenayah, jadi dengan sebab jenayah telah menyebabkan janin itu yang asalnya hidup, yang asalnya boleh hidup, keluar dalam keadaan hidup, lahir dalam keadaan hidup, tapi dengan sebab berlakunya jenayah, jenayah itu telah menyebabkan hilangnya nyawa. Bila hilangnya nyawa bayi tersebut, orang yang melakukan jenayah dikenakan hukuman ghurrah, denda, dan denda tersebut diwarisi oleh warisnya yang lain. Baik, itu syarat untuk yang pertama. Yang pertama yang boleh kita kategorikan kepada cara mati yang kedua. Mati yang pertama, mati yang hakiki. Kemudian mati yang kedua, mati secara takdiri. Au ilhaqul muwarrisi bil mauta. Ataupun boleh kita hubungkan si mati tadi, pewaris, dengan mati hukman, dari sudut hukum sahaja. Dari sudut undang-undang. Dari sudut hukum. Kama fi hukmil qadi bimautil mafqudi ijtihadan. Seperti hukuman ataupun arahan, andaian, tanggapan yang dikeluarkan oleh qadi, hakim, dengan matinya orang yang hilang dengan sebab ijtihad, dengan cara ijtihad. Budi bicara daripada hakim. Di sini orang yang hilang yang mana kematiannya diragui. Kematiannya diragui ini maksudnya orang tidak lihat jasadnya. Orang tidak lihat jasadnya dan tidak diketahui sama ada orang yang hilang ini hidup ataupun mati. Setelah melalui beberapa tempoh waktu, waris-waris yang memohon daripada mahkamah kepada mahkamah, dan setelah diberi penjelasan kepada mahkamah tempoh hilangnya orang ini, lalu mahkamah pun menghukumkan, menganggap, mengeluarkan satu perintah, orang yang hilang ini sudah boleh dianggap mati. Bila adanya perintah mahkamah yang mengeluarkan tanggapan kematian, maka harta orang yang hilang ini bolehlah diagihkan kepada waris-warisnya. Walaupun hakikat yang sebenar, kita tak tahu sama ada dia hidup ataupun dia mati. Itulah namanya mati secara hukmi, bukan mati secara hakiki. Yang pertama mati secara hakiki, yang kedua mati secara takdiri, dan yang ketiga mati secara hukmi. Itu syarat yang pertama. Syarat yang pertama bagi perwarisan harta. Orang yang memiliki harta itu mestilah mati dulu. Kena mati. Kalau tidak berlakunya kematian, berlaku juga
berlaku juga pemindahan harta. Walaupun berlaku pemindahan harta, tapi ianya tidak dinamakan sebagai perwarisan. Boleh jadi ianya dinamakan sebagai hibah. Mana ada orang pemilik harta ni dia nak bagi harta, nak pindahkan harta kepada anak. Dia tak mati lagi, tapi boleh berlaku dengan cara hibah ataupun hadiah. Baik, sanian yang keduanya syarat dalam pewarisan harta tahaqququ. Tahaqququ hayatil warisi ba'da mauti muwarrisihi walau lahzatan. Terbukti memang hakikat sungguh dia ni hidup, terbukti sungguh hidupnya waris. Warisnya orang yang hidup lah yang mewarisi harta. Selepas daripada mati pewarisnya, walaupun hidupnya sekadar lahzah, sekadar 1 detik sahaja. Sekadar 1 detik ataupun 1 perludahan lahzah. Itu nama lahzah, sedetik saja. Jadi dalam masalah ni kita boleh faham contoh masalah ni dalam kejadian kemalangan sebagai contohnya. Kemalangan ataupun apa-apa sajalah, kematian biasa ke ataupun kemalangan ke. Contohnya ada 2 individu di sana. Yang pertama zaujun, yang kedua zaujatun. Ada zaujun, ada zaujah. Zaujun ni mati pada katakanlah 1 hari bulan Yanair, 1 Januari tahun 2021. Kemudian zaujah pula mati pada matat pada 2 Januari tahun 2021. Jadi dalam masalah ni, siapa mati dulu, siapa mati kemudian jelas. Sebab perbezaan antara tarikh kematian ini ialah 1 dan juga 2. Sehari, 1 hari. Baik, 1 hari itu kira jelas lah. Walaupun berlaku dalam tarikh yang sama. Kalau berlaku juga kematian tarikh yang sama, katakanlah zaujah mati pada 1 hari bulan juga. 1 hari bulan tetapi waktu yang berbeza. Katakanlah suami meninggal pada pukul 10 malam. 10 PM. Kemudian isteri meninggal pada pukul 10.05, 5 saat, 5 minit. Ataupun 01 ke ataupun 10, suami mati pukul 10 minit, 10, 00 minit, 01 saat. Mana saat? 1 saat. Kemudian bezanya hanyalah beberapa saat saja ataupun walaupun 1 saat. Isteri mati pada pukul 10.00.02 saat. Jadi kalaulah betul-betul dapat dipastikan isteri ataupun tak kira antara suami isteri ini pewaris dan waris mati, ada yang mati dahulu, ada yang mati kemudian. Jadi bila berlakunya ada yang mati dahulu, ada yang mati kemudian, orang yang mati kemudian daripada kalangan waris boleh mewarisi si mati yang terdahulu, pewaris yang terdahulu. Itu syarat yang kedua. Kemudian yang ketiga, ma'rifatu idla'il warisi lil mayyiti biqarabatin awin nikahi awwala'in. Mengetahui hubungan waris yang hidup dengan si mati, dengan pewaris. Waris ni waris, kemudian mewaris ni, mayit ni, yang mewaris si mati. Dia panggil pewaris. Waris, si mati ni adalah pewaris. Jadi, hendaklah mengetahui waris itu siapa ya, orang yang nak bagi harta tu hendaklah mengetahui hubungan waris dengan pewaris. Hubungan orang yang hidup, waris yang hidup dengan pewaris yang mati. Kena tahu hubungan. Sama ada dengan hubungan karabah, hubungan kerabat ataupun hubungan nikah. Hubungan kerabat ini anak, cucu, adik-beradik, ayah, mak dan sebagainya yang mempunyai hubungan pertalian kerabat ataupun dengan sebab nikah suami isteri antaranya, ataupun dengan sebab walak. Walak ini ialah dengan sebab kuasa. Kuasa ini maksudnya kuasa yang ada pada orang yang memerdekakan hamba.
Tuan ataupun siapa-siapa yang memerdekakan hamba. Jadi hamba yang dimerdekakan oleh seseorang, hamba dengan tuan yang pernah memerdekakan itu mempunyai hubungan wala'. Ada hubungan wala'. Maksudnya jika hamba yang dimerdekakan meninggal dan dia ada bekas orang yang memerdekakannya, hamba tersebut, hamba yang mati, kemudian dia ada tuan yang memerdekakannya, ini mati, mata, tuannya boleh mewarisi harta si mati bekas hamba tu atas sebab ataupun atas dasar wala', hubungan wala' antara tuan dan juga hamba yang dimerdekakan. Itu syarat yang ketiga, mengetahui hubungan. Kemudian al-jihatu. Yang keempat, al-jihatul muqtadiyatu lil irsi tafsilan. Arah yang memutuskan perwarisan ataupun arah yang menyebabkan seseorang itu boleh mewarisi secara detail, secara terperinci. Kalaulah dia tahu orang ni adalah merupakan berhubung si mati adalah waris kepada si mati pula. Orang yang hidup ni adalah waris kepada si mati. Dia kata waris tu dengan sebab apa hubungan? Kerabat. Kalau dengan sebab kerabat, kena tahu juga apakah hubungan jauh ke dekat, kuat ataupun lemah. Dan wahada yukhtassu bil qadhi. Perkara ni mengetahui hubungan sama ada kuat ataupun lemah, boleh mewarisi ataupun tidak boleh mewarisi adalah mempunyai takhasus, ini adalah takhasus ataupun kuasa yang diberikan kepada qadhi untuk menyelidik, untuk menyiasat sama ada orang yang ada hubungan kerabat ini boleh mewarisi ataupun tidak. Contohnya marilah katakanlah mari dua orang, kata kami berdua ni adalah waris belaka kepada si mati. Lepas tu kena tanya waris tu waris dari sudut mana, sama ada nasab bawah ke atas ke, kemudian kena tahu juga hubungan jauh ataupun dekat. Fala tuqbalu syahadatul irsi mutlaqan, maka tidak boleh diterima penyaksian seorang itu dia mengatakan dia mewarisi secara mutlak. Tak boleh terima kalau orang tu kata saya ni adalah waris kepada si mati. Jangan terus bagi, kena selidik, selidik sama ada betul ataupun tidak. Kaqauli syahidi lil qadhi, seperti kata seorang saksi kepada qadhi, haza warisun, orang ini adalah waris kepada si mati. Bal la budda fi syahadatihi min bayanil jihatil lati qatadat irsuhu minhu. Bahkan mesti menerangkan dalam penyaksiannya, mesti diterangkan jihah, arah mana, allati qatadat al-irsu minhu, yang menetapkan perwarisan, yang menyebabkan dia boleh mewarisi daripada si mati. Kena terang, dia ni arah mana, arah bawah ke, arah anak cucu dia ke, anak cucu pun kena tahu juga sama ada dekat ataupun jauh. Wala yakfi aidan, dan juga tidak memadai qaulus syahidi, kata seorang saksi, haza ibnu ammihi, orang ni adalah anak kepada pak saudaranya, sepupunya. Dia ni adalah sepupu kepada si mati. Sepupu. Bila sebut anak sepupu ni, sepupu daripada bapa saudara. Bapa saudara, adik-beradik ayah. Balla budda minal ilmi, bahkan mesti kena tahu, bil qurbi, dekat, wad darajah, dan juga darjatnya. Dekat ataupun jauh, darjatnya tinggi ataupun rendah. Allati jtama'a fiha, yang mana berhimpun dekat, qurbah dan juga darajah pada sepupu ni. Jadi kena tahu juga sepupu ni, sepupu daripada bapa saudara, dekat ke jauh. Qurbi, dekat ke jauh ni maksudnya pak saudara tu pak saudara seibu sebapa ataupun bapa saudara sebapa dengan ayah. Maksudnya mak dan ayah tok ki tu adalah sama ataupun hanya bersatu pada datuk. Maksudnya sebapa. Bahkan kalau kita tahu dia ni adalah pak saudara, adik-beradik ayah tapi seibu. Yang tu boleh menyebabkan seorang tu boleh mewarisi ataupun tidak boleh mewarisi.
Jadi ada beza antara sepupu kandung, yang mana kandung ni kita kata sepupu daripada bapa saudara si ibu sebapa lah. Kalau sepupu sebapa, maksudnya adik ayah dengan ayah si mati dengan ayah waris hak mari ngaku ni pok sama, mak lain. Itu sebapa. Jadi antara kalau berhimpun dua-dua tu, kalau dua orang mai mengaku belaka, kami berdua ni sepupu, ada beza kalau dua jenis sepupu ni mari daripada latar belakang yang berbeza, sama ada seibu sebapa ataupun sebapa. Jadi itu memberi kesan. Kemudian kena tahu pula darjat dia sama ada tinggi ataupun rendah. Maksud darjat tinggi ni ataupun rendah, sama ada dia itu adalah sepupu ataupun anak sepupu. Kalau sepupu ibnu amin, kalau anak sepupu ibni amin. Ini dia panggil darjat ni lebih tinggi, itu sepupu, darjat lebih tinggi. Kemudian ibni amin, darjatnya lebih rendah. Jadi antara ibnu amin dengan ibni amin ini, ada yang boleh mewarisi dan ada yang disekat dengan sebab darjatnya lebih rendah. Ini darjat ibnu amin ini lebih tinggi, jadi di sini dia boleh mewarisi. Ini kita akan belajar dalam perkara berkaitan dengan tajuk asabah nanti. Itu adalah syarat kepada pewarisan. Jadi syarat pewarisan ni ada, kesimpulannya ada 4, iaitulah yang pertama tahakkuk hayah, tahakkuk mautil muwarrisi. Yang pertama tahakkuk mauti al-muwarrisi, tahakkuk hayati al-warisi. Yang kedua tahakkuk hayati al-warisi. Mesti ada orang mati, mesti ada orang hidup untuk mewarisi. Kemudian yang ketiganya ma'rifatu idla'il waris. Mengetahui hubungan al-warisi bil mayyiti. Mengetahui hubungan waris dengan si mati. Kemudian yang keempat, mengetahui jihah arah mana mereka berhubungan antara si mati, antara waris dengan orang yang mati. Ma'rifatu al-idla'i al-warisi. Ma'rifatul jihah. Al-jihatul muqtadiyah lil irsi. Jadi itu adalah 4 syarat, 4 syarat perwarisan. Jadi insya-Allah kita berhenti dulu dan kita sambung berkenaan dengan rukun perwarisan.